Kewafatan Aminah dan Abdul Muttalib. Setelah beberapa tahun yang penuh dengan keberkatan dan kesan yang baik di dalam jiwa bersama-sama keluarga Halimatus Sa'diyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke pangkuan bondanya dan bersama-sama datuknya. Namun begitu Nabi yang dilahirkan dengan tadbir Allah yang maha bijaksana itu tidak diizinkan untuk berpanjangan di pangkuan bonda dan datuknya. Justru Allah sahajalah yang maha mengetahui apakah hikmah di sebalik segala peristiwa yang berlaku. Sedang Nabi duduk bersama Halimatus Sa'diyah, Allah Ta'ala tunjukkan keberkatannya. Kemudian balik dengan ibu dia Aminah dan tauki dia datuk dia Abdul Muttalib. Tiba-tiba Allah Ta'ala memanggil kedua-duanya yang menjaga dia, Abdul Muttalib dan ibunya Aminah. Suatu ketika Aminah berhajat untuk menziarahi pusara suaminya yang meninggal dunia di Yathrib, iaitulah Madinah. Yathrib ialah nama pada Madinah, yakni di kalangan keluarganya Bani Najjar. Berangkatlah ia menuju Yathrib bersama anandanya Nabi dengan diiringi oleh khadamnya Ummu Aiman menuju ke tempat yang jauhnya 500 km perjalanan. Dengan kenderaan di masa itu, sudah tentu pengembaraan itu merupakan perjalanan yang jauh kepada seorang perempuan dan anaknya. Allah Ta'ala menggerakkan hati bonda Nabi, ibu Nabi Aminah nak ziarah kubur suami dia Abdullah di Madinah. Masa itu belum nama Madinah lagi, iaitulah Yathrib ataupun Taibah. Perjalanannya sangat jauh, 500 km. Bukan dengan kereta, bukan kapal terbang, dengan unta. Perjalanan yang lambat. Setelah sebulan berada di sana, mereka pun berangkat pulang ke Makkah. Dalam perjalanan pulang, Aminah telah jatuh sakit, lalu meninggal dunia di satu tempat bernama Abwa. Maka tinggallah Nabi menjadi yatim piatu dan pulang ke Mekah bersama-sama Ummu Aiman. Ibu mati tengah jalan, tiba ajalnya. Allah Ta'ala tentukan demikian. Abdul Muttalib menerima berita yang menyedihkan itu dengan tenang. Kasih sayangnya bertambah erat kepada cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa meletakkan baginda di sisinya, hatta sehingga di dalam majlis perjumpaan di kalangan pembesar Quraisy pun dia membawa cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ia selalu duduk berhampiran Kaabah bersama orang-orang tua Quraisy, Abdul Muttalib membenarkan Nabi berada di atas hamparannya. Abdul Muttalib Tok Nabi sangat sayang kat Nabi, sehingga bawa di mana saja dia pergi. Dalam majlis mesyuarat, Abdul Muttalib sebagai pemimpin Quraisy, pemimpin Mekah, berada di Kaabah, buah-buah dengan orang ramai, dia tak tinggal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdul Muttalib pula menemui ajalnya setelah berumur 120 tahun, yakni ketika umur Nabi mencapai 8 tahun. Sebelum meninggal dunia, Abdul Muttalib telah menyerahkan amanah menjaga cucunya kepada anaknya Abu Talib. Sesungguhnya Abu Talib telah menunaikan amanah itu. Beliau tetap menjaga Nabi hingga baginda diwahyukan menjadi Rasul. Beliau sentiasa mempertahankan Nabi, terutama ketika diancam oleh kaumnya, walaupun dia sendiri tidak memeluk Islam sehingga akhir hayatnya. Abdul Muttalib mengamanahkan Nabi menjaga cucunya Muhammad SAW. Maka jagalah Abu Talib, jaga Nabi sungguh-sungguh. Macam Abdul Muttalib jaga juga, sehingga sampai Nabi menjadi Rasul, Abu Talib menjaga Nabi. Mengikut riwayat
yang kuat jumhur ahli sunnah wal jamaah bahawa Abu Talib tidak masuk Islam sehingga mati. Mengikut kaul di kalangan ahli sunnah dan mengikut pandangan mazhab Syiah, Abu Talib masuk Islam, mati dalam keadaan Islam. Ini khilaf ulama dalam masalah ini. Namun sikap Abu Talib akan kita baca kemudian. Sikap dia mengikut Syekh Muhammad Abu Zuhrah, sikap dia menunjukkan dia adalah Islam. Walaupun pendapat kebanyakan ahli sunnah mengatakan dia mati dalam keadaan tidak Islam. Cuma dia tak mengucap dua kalimah syahadah. Sikap dia mempertahankan Nabi, menyebabkan ada kalangan ulama mengatakan dia juga adalah Islam. Kita akan baca kemudian. Beberapa iktibar yang perlu dipahami. Menurut Al-Buti di dalam kitabnya Fiqhus Sirah, bahawa peristiwa-peristiwa kewafatan ayahanda, kemudiannya bonda dan berikutnya datuknya bukanlah secara kebetulan semata-mata, tetapi mengandungi hikmat yang besar yang ditakdirkan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Di sana tidak ada alasan bagi orang-orang yang mahu mengambil kesempatan bagi memperkecilkan Islam dan Nabi, kalau mereka boleh menuduh dan mempunyai alasan kononnya dakwah dan sifat-sifat yang dimilikinya adalah pengaruh dari ayah, ibu dan datuknya yang menjadi bangsawan Arab ketika itu. Mengikut Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah, Allah Ta'ala mewafatkan bonda Nabi, kemudian mewafatkan datuk Nabi, mengandungi hikmat supaya yang menjaga Nabi secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada campur tangan manusia dan pengaruh manusia. Nanti orang-orang kafir boleh mengatakan bahawa sifat akhlak yang baik yang ada pada Nabi adalah pengaruh mak dan pengaruh ayah dia, pengaruh tok kiri dia. Macam mana ayah, mak, tok kiri dia mempengaruhi dia? Semuanya mati ketika Nabi dalam keadaan kecil, dan Allah Ta'ala lahirkan Nabi dalam keadaan buta huruf. Dia beri mukjizat ilmu Al-Quranul Karim, menunjukkan Quran daripada Allah. Akhlak Nabi ialah daripada Allah, bukan dipengaruhi oleh manusia. Inilah hikmat Allah Ta'ala mematikan ayah, ibu dan datuk Nabi SAW, supaya manusia tahu segala perangai Nabi, akhlak Nabi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada gangguan manusia sedikit pun, kerana Nabi akhir zaman ini menjadi contoh kepada seluruh manusia. Bagaimanakah perkara ini boleh berlaku sesudah orang-orang tuanya meninggal dunia secara bertalu-talu, kemudian ia dipelihara di kalangan Bani Sa'ad? Tiada gangguan manusia dalam mentarbiahkan Nabi SAW, tetapi ditarbiah oleh Tuhannya yang Maha Suci dari segala kekurangan dan kelemahan, dan sesuatu yang jauh dari perasaan tamakkan pangkat dan harta dunia atau kepentingan-kepentingan duniawi yang lain. Allah telah membuktikan keberkatan kepada Nabi-Nya SAW sejak ia dijadikan dan dilahirkan ke dunia. Keberkatan itu dapat dirasai oleh keluarganya dan keluarga Halimatus Sa'diyah. Bumi yang kering kontang tiba-tiba menjadi subur, rezeki menjadi murah. Oleh itu Islam mengajar kita di antara punca kedatangan rahmat dan keberkatan itu ialah dengan adanya orang-orang yang soleh di kalangan kita. Apalagi kalau tempat itu terletaknya Nabi pilihan Allah. Peristiwa menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala buktikan tanda kenabiannya apabila dipelihara oleh keluarga Halimatus Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad yang kemarau, tiba-tiba dilempahi kesuburan, keberkatan. Sebaik saja Nabi berada sesama mereka untuk buktikan bahawa ini adalah kurnia daripada Allah, pemberian Allah. Dan itulah iktibar yang perlu kita ambil. Allah Ta'ala memberi rahmat
kepada negeri kampung ialah kerana adanya orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Tapi orang-orang yang jahat tak sedar dalam perkara ini. Kalau tidak kerana adanya orang-orang yang soleh, adanya orang yang beristighfar, yang bermunajat kepada Allah Ta'ala di masjid, di rumah dan sebagainya, Allah Ta'ala turun bala bila-bila masa saja. Bila-bila masa saja turun bala. Ketika berlakunya kiamat, tidak ada lagi orang beriman. Tak ada lagi orang baik, manusia jadi binatang. Selagi ada orang beriman, Allah Ta'ala tak jadikan kiamat. Sehingga Allah Ta'ala mematikan semua. Begitulah, mengikut kebiasaannya, Allah Ta'ala tidak menurunkan bala bencana selagi ada orang yang soleh di tempat itu. Itu kebiasaannya, kecuali dalam keadaan yang tertentu. Kebiasaannya Allah Ta'ala suruh Nabi-Nabi dia keluar daripada negeri yang nak diturunkan bala. Kalau diturunkan bala juga di akhir zaman, bala kena semua. Dalam satu hadis kena semua, orang yang soleh pun kena juga. Tapi orang yang soleh, yang baik, boleh pahala dengan kesabarannya. Orang yang jahat, seksa dunia sebelum seksa di hari akhirat. Jadi kedudukan Nabi menjadi satu tanda yang besar bahawa risalah Islam ini daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala start daripada awal lagi, daripada kelahiran Nabi, bukan dengan Quran saja, bukan dengan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.